وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ini sama-sama dapat berada di surau, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan segala urusan kita, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita akan menyambung kita punya pengajian berkenaan dengan ilmu faraid, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pembahagian, ilmu yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati dan bagaimana cara harta tersebut dapat dipindahkan kepada yang hidup ataupun yang dikenali sebagai waris-waris. Hakikatnya hukum waris, hukum faraid ini tuan-tuan dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176. 176 surah An-Nisa. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walada fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fa li ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan, telah mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian pewarisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada dua, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia iaitu anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehi 1/2 daripada harta yang ditinggalkan.
Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibu mendapat 1/3. Yang dia dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian ini selepas dipenuhi wasiat yang dibuatnya ataupun setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu salah satu daripada ayat yang ada dalam Al-Quran tentang pembahagian berkenaan dengan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan melihat sambungan pada pada pengajian yang lepas, iaitu tentang pengiraan. Sebab part yang hujung ni tuan-tuan, part pengiraan, bahagian pengiraan. Kita duk belajar tak kira. Tak boleh juga. Sebab kira ni yang paling menarik. Wah, aku dapat ini, aku dapat ni. Okey, baik. Dan akhirnya dalam pengiraan, rupanya aku tak dapat. Ada juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengaku kita ni waris, betul. Sebab hari ni ramai yang mengaku dirinya waris. Terutamanya siapa tuan-tuan? Terutamanya siapa? Yang ni banyak. Saya dah jumpa 2-3 kes tuan-tuan. Yang dia ni mengaku dirinya waris. Apabila si mati tu mati, tak lama lepas tu dia datang kat rumah, aku ni ada hak ke atas harta peninggalan bapa kamu. Biasa siapa yang duk menuntut ni tuan-tuan? Adik-beradik si mati. Ni yang paling banyak tuan-tuan. Betul, adik-beradik si mati ada hak. Adik-beradik si mati termasuk di dalam kalangan waris. Tapi dia tidak nokta di situ tu, dia koma. Koma tu maksud ada sambungan. Jika tiada yang menghalang. Tuan-tuan, abang kita meninggal dunia, adik kita meninggal dunia. Kita sebagai adik-beradik, kita termasuk di dalam kategori waris kepada si mati. Persoalan kita dapat ke tak dapat bergantung kepada kita ni dihalang ataupun tidak. Kalau tidak ada halangan, baru kita layak. Tapi kalau ada halangan tuan-tuan, minta maaf. Duduk kat beranda je dulu. Sebab ini berlaku tuan-tuan. Satu kes dekat Johan Setia. Ni mati tuan-tuan. Adik-beradik si mati datang kat rumah. Minta geran tanah. Minta geran tanah. Minta geran rumah. Dia pergilah mohon. Lalas tuan-tuan, apabila dia pergi mohon, balik awal. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak menipu tuan-tuan. Dia dalam perbicaraan pusaka ni, kita tak boleh nak menipu. Sebab dia akan ada soalan. Pertama, si mati ni mati. Dia ada mak bapak tak? Kalau kita jawab tak ada, dah mati. Mana surat mati? Kalau sedangkan mak bapak kita hidup lagi tapi kita mengaku dah mati. Mana surat mati? Oh, tak ada surat mati. Balik awal. Tak payah. Maksudnya menipulah tu. Tak boleh. Contoh, dah kahwin ke belum? Dah. Mana surat nikah? Tak ada. Tak layak. Jadi sebab itu tak boleh nak bohong lah tuan-tuan. Sebab ini yang banyak berlaku. Sebab tu kita kena faham. Walaupun kita ni ada hubungan pertalian kerabat ataupun nasab dengan si mati, tidak semestinya dia berhak. Walaupun memang kita termasuk dalam kelompok waris, tetapi kita tidak pasti, kita tidak semestinya berhak ke atas harta peninggalan si mati. Bergantung kepada ada ke tidak yang menghalang. Kalau tiada yang menghalang, memang kita akan dapat.
Tapi kalau ada yang menghalang tuan-tuan, memang tak akan dapat lah. Sebagai contoh yang paling mudah lah tuan-tuan. Ni dalam kes Johan Setia ni, dia 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 mendakwa dia ada hak. Ketika perbicaraan dia bagi tahu bahawa si mati ni, yang memohon bukan anak pada si mati, yang memohon siapa? Adik kepada si mati. Itu yang pelik. Jadi hakim ni pun dia faham, ini ada sesuatu yang tak kena ni. Kenapa? Sebab dalam senarai waris dia kata ada isteri dan ada anak perempuan. Kenapa bukan isteri yang mohon? Kenapa bukan anak perempuan yang mohon? Kenapa adik-beradik si mati yang mohon? Ketika mohon, isteri kepada si mati tak dipanggil. Sebab apa? Surat dapat tapi tak dimaklumkan. Pandai tuan-tuan. Tapi apabila kes tu tertangguh 2-3 kali, akhirnya datang isteri, bekas isterinya, balu lah tuan-tuan. Dan juga datang anak perempuan, apabila ditanya barulah pecah lubang. Rupanya si mati ada anak lelaki. Kenapa dia tak nak istiharkan anak lelaki tuan-tuan? Sebab apabila dia istiharkan si mati ada anak lelaki, maka adik-beradik si mati terhalang. Adik-beradik si mati terhalang, tak dapat. Kalau dia hanya istiharkan si mati ada anak perempuan saja, maka adik-beradik si mati berhak mendapat baki daripada harta tersebut setelah dihabiskan oleh isteri si mati dan anak perempuan si mati. Bijak tak bijak ni orang lelaki? Bijak menipu lah tuan-tuan. Ni berlaku ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan nak cuba nak menipu memang biasanya sangkut lah tuan-tuan. Sebab di pihak pentadbir pusaka tuan-tuan, dia punya soalan detail. Dia tak akan sampai lopong lah tuan-tuan. Sebab kenapa? Kerana nak memastikan perintah pusaka yang dikeluarkan bertepatan dengan syarak. Ikut hukum betul-betul. Yang layak dapat, layak. Yang tak dapat, yang tak layak dapat, tak dapat. Itu ya. Itu yang prinsip. Ya. Pertukaran hak milik Bumi Putra bukan Bumi Putra. Itu dia pertukaran status Bumi Putra kepada Bumi Putra bukan kuasa kita. Itu kuasa siapa tuan-tuan? Okey, baik. Hukum bab menyeleweng mengambil hak yang bukan hak kita tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW. Tak kiralah yang buat ni siapa. Tak kira yang buat ni waris. Sebab yang menyeleweng ada tak di kalangan waris? Kadang-kadang ada. Tak kiralah yang menyeleweng tu pejabat tanah. Pejabat tanah ni orang ke apa? Orang kan. Maksudnya manusia lah kan. Sebab Nabi pernah memberi amaran pengkhianatan terbesar di sisi Allah dan adalah pengkhianatan terhadap sehasta tanah. Kalian akan temukan dua orang yang mana tanah dan rumah yang berhampiran, lalu salah seorang daripada keduanya mengambil sehasta daripada tanah orang lain. Jika ia mengambilnya, maka ia akan dikalungkan tanah tersebut pada hari akhirat kelak dengan 7 lapisan bumi. Pada hari akhirat kelak. Tu, baik. Jadi isu tuan-tuan soal penyelewengan ni, dia kalau benda setakat yang saya maklumlah, setakat yang
Okey, baik. Saya ada satu kes tuan-tuan di kampung Buik Kapar. Kalau orang Buik Kapar ni dia dengar kes ni dia tahulah. Kes penyelewengan macam mana tuan-tuan? Kes penyelewengan harta tersebut yang sepatutnya jatuh pada waris-waris jatuh pada seorang saja. Kemudian itu tanah tu dijual pada orang lain dan akhirnya hak-hak kepada waris yang sepatutnya tak dapat. Okey, baik, dinafikan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sekarang ni nama waris-waris yang sepatutnya tak ada dalam geran tanah. Yang ada orang luar yang membeli tanah tersebut dan dia punya pembelian pun ada keraguan lah tuan-tuan. Saya cek dalam dia dalam agreement pembelian tu dia membeli tanah tersebut lebih kurang dalam 6,000 kaki persegi. 6,000 kaki persegi lah tuan-tuan. Satu lok banglo. Tapi nama dia masuk dalam geran tanah lebih kurang hampir suku ekar. Jadi sekarang ni saya minta pada sebab waris-waris tu duk tuntut lama. Jadi dia panggil saya minta nasihat dan sebagainya. Saya pun panggil lah pembeli tu. Boleh tak? Sebab waris-waris ni masih ada lagi sifat sabar. Kalau boleh apa tuan-tuan? Buatlah hibah. Supaya bahagian sepatutnya tu dipindahkan. Sebagainya. Dia tak nak. Dia berkeras. Okey, berkeras. Jadi apabila berkeras tuan-tuan, saya bagi tahu kamu beli daripada owner 600 kaki persegi. Tapi kenapa tanah kamu dalam geran ni ada 3 suku ekar? Wah, dia pun terkejut. Dia ingat saya ni pakai kopiah aja tuan-tuan. Dia tak tahu kot. Kita pakai kopiah ni dia ingat ustaz cabuk je. Tak tahu tentang undang-undang. Tapi saya beritahu ini adalah satu-satu penyelewengan. Tak boleh. Dalam agreement kamu beli tanah pada owner 6,000 kaki persegi. Tapi kenapa tanah nama kamu dalam tanah ni 3 suku ekar? Dia pun terkejut beruk tuan-tuan. Saya kata selesai cara elok. Tapi sekarang ni yang waris-waris yang menuntut difahamkan dia sedang ambil satu peguam nak cabar dia punya keputusan tersebut. Tapi kalau cabar keputusan tersebut tuan-tuan memang akan porak-poranda lah, habislah semua tu. Yang tu dalam kes tu kita tak salahkan pejabat tanah. Sebab pejabat tanah tak bersalah. Sebab apabila ada borang 14 tu tak ada masalah lah tuan-tuan. Cuma yang jadi masalah ni dikeliling orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Macam mana dia boleh buat benda tu? Itu je masalah. Jadi ini boleh berlaku. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan tak puas hati tentang apa yang berlaku, tuan-tuan boleh cabar. Hatta dalam bab pusaka pun tuan-tuan. Apabila perintah pusaka keluar, tuan-tuan boleh cabar. Tempoh mencabar tu 7 tahun. Perintah keluar, tuan-tuan dapat perintah pusaka, lepas tu tuan-tuan tak puas hati. Dalam tempoh 7 tahun, tuan-tuan boleh cabar perintah tersebut. Pergi bawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, kena kuam lah. Kurang-kurangnya tuan-tuan modal lah 40-50 ribu cabar. Kalau tuan-tuan ada kes kuat, insya-Allah boleh menang lah. Cabaran tersebut. Sebab benda tu dia tidak duduk kat situ. Dia boleh dicabar sama ada benda tu ada kes jenayah ataupun sebaliknya. Sebab kes jenayah apa dia tuan-tuan? Dia menipu ketika perbicaraan pusaka. Apabila menipu dalam perbicaraan pusaka dengan membawa bukti-bukti yang salah, sepatutnya maksudnya saksi itu berbohong, sepatutnya yang waris yang sepatutnya dimasukkan 5 orang, dia hanya masukkan 2 orang. Waris yang sepatutnya 5 orang yang dapat, dia hanya masukkan 2 orang. Contoh tuan-tuan, boleh dicabar semua tu. Jadi itu tak ada masalah lah sebenarnya. Cuma kena modal lah. Itu je lah, modal. Okey, baik. Boleh itu sedikit. Baik. Untuk pengiraan malam ni tuan-tuan, saya nak bawa kepada satu bentuk pengiraan yang mana apabila seorang itu mati, hartanya tak dapat nak dihabiskan. Hartanya tak dapat nak dihabiskan. Yang tu disebut sebagai pengiraan dalam ar-rad.
Maksudnya harta itu akan dipatah balik. Kalau ikut asal istilah rod ni, harta tersebut yang tak dapat dihabiskan, dia akan balik pada waris yang sedia ada. Dengan syaratnya apa? Antara syaratnya, dia ada wujud Baitul Mal. Tapi hari ini kita ada Baitul Mal, jadi tak boleh lah. Dia otomatik lah pergi Baitul Mal. Okey, baik. Bagi contoh, tuan-tuan ya. Baik, kita ambil ni dia punya waris. Okey, apabila yang meninggal dunia, seorang mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan seorang je, tuan-tuan. Anak perempuan seorang. Okey. Dia punya fardunya berapa kalau anak perempuan, tuan-tuan? Dia akan hanya dapat 1/2. Habis. Kalau konsep ar-rad, dia punya pengiraan, tuan-tuan, yang setengah lagi bakinya, tuan-tuan, dia akan balik kepada anak perempuan. Maksudnya anak perempuan semua akan dapat satu per satu lah. Ini hukum asal. Hukum asal. Tapi hukum asal tu dia ada syarat lah. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, tidak wujud Baitul Mal. Baitul Mal ni tak wujud. Baitul Mal tak wujud. Jadi dia akan balik kepada anak dia lah. Perempuan tu, kalau anak perempuan sepatutnya dia hanya dapat 1/2 kan. Jadi ada baki. Disebabkan Baitul Mal ni tak wujud, maka bakinya ni akan balik pada anak perempuan tadi itulah. Itu asal. Okey, pertama waktu Baitul Mal, satu Baitul Mal tak wujud. Yang kedua, Baitul Mal ni wujud tapi tidak ditakbir dengan sebaik-baiknya, tidak ditakbir dengan amanah. Sebab yang Baitul Mal ni wujud dah lama dah. Okey, cuma pernah berlaku abad yang kelima, Baitul Mal ditakbir secara tidak amanah pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ulama berijtihad, maka apabila dalam harta pewarisan, apabila Baitul Mal tidak ditakbir dengan amanah, maka ulama berijtihad dengan kaedah rad ini, maka baki ni yang sepatutnya pergi kepada Baitul Mal akan dibalikkan semula kepada waris. Sekarang tak pakai dah sebab kita sekarang dah ada Baitul Mal dan sekarang ni dia diikat dengan undang-undang. Dia diikat dengan undang-undang. Maksudnya diikat dengan undang-undang, tuan-tuan, di bawah Akta Probate dan Pentadbiran 1958, mana-mana harta yang diwarisi oleh si mati, dia akan pergi kepada waris, dan apabila tiada waris, dia kena ada wujud satu badan agama yang mewarisi. Benda ni sebelum maksudnya zaman merdeka, awal merdeka, undang-undang ni dah ada. Di bawah kita punya enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor pun, di bawah Seksyen 5/4 pun menyebut mana-mana Baitul Mal itu berkuasa untuk sebagai pemegang amanah ataupun sebagai penerima harta yang tidak ada pewaris dan juga pemegang harta bagi yang harta pusaka yang tidak dapat dihabiskan oleh waris, barulah dia akan pergi kepada Baitul Mal. Contoh macam inilah. Contohnya kalau ni sebab dalam kitab dia ada sebut ni. Jadi saya terpaksa sebut. Okey. Baik, contoh kalau anak perempuan seorang, kemudian isteri. Baik, isteri akan dapat apa? 1/8, anak perempuan seorang akan dapat 1/2. Dia punya asal masalah akan jadi 8. Dekat sini ada 8, ini 4 bahagian, di sini 1 bahagian. Maksudnya ada lebihan berapa? Ada lebihan 3. Tapi kalau ikut kiraan rad yang asal, tuan-tuan, maka kalau di sini 1/8, maka bakinya pergi kepada anak perempuan adalah 7/8. Itu asal hukum lah. Jadi itu yang dikatakan istilah rad. Tapi apabila sekarang ni Baitul Mal dah ada, maka kat sini automatik Baitul Mal lah. Baitul Mal. Maka Baitul Mal ni dia akan dapat
tiga bahagian. Itu bentuk pengiraan. Biasanya tuan-tuan, harta yang tak dapat dihabiskan sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Waris tak dapat nak menghabiskan harta pusaka peninggalan si mati disebabkan tiada waris dalam kategori asobah. Asobah ni yang lebih kepada lelaki lah. Contohnya kita ada isteri, lepas tu kita mati meninggalkan isteri, meninggalkan semua anak perempuan. Kebetulan pula waktu tu adik-beradik si mati pula pun dah tak ada dah. Dah mati semua dulu. Dan waris waris kepada si mati tu sampai sepupu pun dah tak ada dah. Dulu rupanya dia sebatang kara. Contoh lah tuan-tuan. Tak ada. Masuk pada waktu itu barulah baki ni akan pergi pada Baitul Mal. Sebab tuan-tuan kena ingat bahawa waris ni dia bukan setakat kepada adik-beradik saja. Selepas adik-beradik ada siapa tuan-tuan? Ada datuk, anak saudara, tok saudara, dan yang paling akhir ada sepupu. Sepupu tu sepupu kepada si mati. Jadi kalau kat sini contoh, sebelum pergi pada Baitul Mal, ada tak ni waris-waris yang lain? Contoh ada, sepupu kepada si mati. Maka tiga bahagian tu pergilah pada sepupu si mati. Tapi kalau memang tak ada langsung, barulah akhirnya dia pergi kepada Baitul Mal. Kalau satu anak perempuan, ada satu anak lelaki, selamatlah. 100% akan pergi kepada anak lelaki dan anak perempuan. Jadi waris adik-beradik si mati tak dapat. Itu caranya lah. Cuma hari ini kalau kita nak bercerita tentang macam mana nak mengelakkan kalau kita cuma ada anak perempuan dan kita merasakan kalau boleh harta aku ni aku tak nak bagi pada adik-beradik. Kalau esok aku mati, berkongsi pula satu rumah tu, depan bahagian ruang tamu isteri punya, bahagian tingkat atas anak perempuan punya, bahagian dapur tu adik-beradik aku punya. Contoh, tak nak elak macam tu lah tuan-tuan. Jadi kalau tak nak elak situasi yang tersebut tuan-tuan, kita kena buat apa? Kena buat hibah. Contoh ni yang satu kes dekat Taman Seri Andalas. Dia ada anak perempuan 3 orang. Jadi yang lelaki ni dia tahu dah. Sebab dia ni biasa mungkin dah dengar kuliah kat surau kat masjid, tuan-tuan. Dia tak nak elak, dia nak mengelakkan. Sebab benda ni perancangan. Maksudnya perancangan sebelum kita meninggal dunia lah. Dia buat hibah lah. Maksudnya apabila dia buat hibah tuan-tuan, esok apabila berlaku kematian, harta yang dihibahkan terkeluar daripada faraid. Kalau kita tak buat apa-apa dokumen, kita akan terikat dengan hukum faraid. Terpulang pada kita lah. Macam-macam kes yang Taman Seri Andalas, warisnya isteri, dia buat hibah, warisnya isteri dan 3 orang anak perempuan. Portion kepada dia punya bahagian dia, tiap seorang 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Habis dah cukup lah 1%. Kenapa dia perlu buat macam tu? Jadi apabila dia buat hibah tu tuan-tuan, automatik esok kalau dia mati. Proses pusaka berjalan, tetap berjalan. Tetapi ketika mana perintah pusaka nak keluarkan tuan-tuan, dokumen hibah turut serta. Hari ini semua kena bayar. Masuk tandas pun bayar 20 sen. Tak. Okey, 1% saja. Hari ini tak ada yang free tuan-tuan. Nak masuk kubur pun bayar khairat kematian. Hari ini tak ada yang free. Cuma tuan-tuan kena bijak memilih lah. Kalau yang tuan-tuan rasa tak apa, aku banyak duit, cari yang swasta. Dia akan kenakan fee yang mahal-mahal. Kalau tuan-tuan nak yang murah, fee-nya berpatutan, bawa B40, B40,
Ambil Majlis Agama Islam Baitul Mal. Itu murah. Fee ketika membuat dokumen dan fee ketika pelaksanaan. Memang B40 lah, insyaAllah. Tapi kalau tuan-tuan T20 tak ada masalah. Walaupun minyak naik, dia tak, fee-nya tetap sama. Okey, baik. Ini bentuknya tuan-tuan. Maksudnya apa? Apabila yang dikatakan rod, kita punya bahagian akan ada lebihan dan lebihan itu akan diambil oleh Baitul Mal. Sebab tu saya pernah mendapat pesanan daripada pengarah Baitul Mal, kata Ustaz, tolong bagi tahu dekat masyarakat. Kalau dalam keadaan situasi macam ni, sebab tuan-tuan tahu sendiri, oh anak aku semua perempuan. Kan? Contohnya kan, tuan-tuan ataupun tuan-tuan nak elakkan harta tuan-tuan tak nak pergi pada Baitul Mal, buat hibah awal-awal. Tak ada, insyaAllah. Tak ada. Dia benda ni kita merancang. Sebab saya nak bagi tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni, kalau kita tak buat suatu benda perancangan dalam bentuk dokumen, dikhawatiri akan datang masalah banyak berlaku. Masalah banyak berlaku. Kan dalam filem Tiga Abdul dah bagi tahu P.Ramlee. Tu Sulaiman Akhlaqkan. P.Ramlee dah bagi tahu dah. Ketawa-ketawa juga, gelak-gelak juga, tapi itu satu mesej. Maksudnya dalam nak menjaga kepentingan, kena buat dokumen. Itu bentuk yang ni lah. Baik. Jadi persoalan tentang harta yang tidak dapat dihabiskan ni tuan-tuan, dia kenapa pergi kepada Baitul Mal? Kerana hukumnya gitu. Kita tak boleh kata, oh mana boleh Baitul Mal. Takkan tiba-tiba je Baitul Mal dapat. Tak, itu hukum. Kerana hukum tu telah dinyatakan bukan setakat dari segi undang-undang, dan dalam hukum Islam juga telah dinyatakan secara detail lah. Kalau di sini saya tengok ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor tuan-tuan, yang berkaitan dengan harta pusaka. Di mana dalam kes ni tuan-tuan, si mati ni baru meluk Islam. Si mati ni baru meluk Islam, tetapi apabila dia meninggal dunia, maka sebelum dia meninggal dunia, dia ada buat wasiat. Dia ada buat wasiat. Dan wasiat tu kepada siapa? Kepada orang bukan Islam, kawan dia. Jadi, orang bukan Islam tu pun dia tetap akan dapat juga 1/3 saja. Walaupun wasiatnya diberikan semua. Aku menyerahkan segala hartaku ni, diwasiatkan kepada sepulan-sepulan. Okey, baik. Jadi dalam kes mahkamah tuan-tuan, yang bukan Islam yang diwasiatkan tu hanya menerima 1/3 saja. Bakinya 2/3 pergi kepada mana? Pergi kepada Baitul Mal. Kerana yang meninggal dunia tadi tu, mu'alaf yang baru masuk Islam, dia tidak ada waris. Dia tidak ada waris. Maksudnya waris dari segi apa? Waris dari segi nasab keturunan, ataupun waris dari segi sebab perkahwinan pun tak ada. Waktu tu dia tak kahwin dah. Dia tak ada isteri. Jadi apabila tak ada waris tersebut, maka automatik bakinya tadi selepas yusi biha audain. Maksudnya selepas diselesaikan, dilaksanakan wasiatnya dan hutang-hutang, maka bakinya itu barulah pergi kepada Baitul Mal. Sebab Baitul Mal ini salah satu daripada waris yang berhak untuk menerima harta peninggalan si mati. Itu dia punya konsepnya lah, tuan-tuan. Baik. Jadi, untuk mengelakkan perkara-perkara demikian, tuan-tuan, kalau kita dalam bentuk perancangan, tuan-tuan, kita boleh merancang, kita nak buat wasiat, kita merancang untuk buat hibah pun boleh. Sebab itu satu bentuk perancangan. Walaupun orang kata, aku buat apa nak buat wasiat, belum mati. Memanglah kalau dah mati macam mana nak buat? Sebab waktu hidup kita kena buat. Maksudnya waktu sehat lah. Kita kena merancang sesuatu supaya nanti apa yang ditinggalkan apabila kita meninggal dunia tuan-tuan, yang paling utama apa dia? Ada orang yang mentadbir, yang menguruskan harta peninggalan kita ni.
Itu peranan wasiat utama sebenarnya. Kalau tak hari ini, kalau tak diuruskan, tak ditadbir, itulah yang dikatakan harta pusaka terbeku. Sebab yang dah mati lama dah, tapi tak diurus-uruskan. Jadi ini masalah yang berlaku pada hari ini. Sebab saya tengok orang kita ni, tak tahulah orang kita ni, dia wasiat, dia nak kata, kenapa tak buat wasiat? Entahlah, aku rasa belum mati lagi. Belum rasa nak mati. Tapi tuan-tuan, terutamanya bangsa lain, terutamanya Cina. Kenapa Cina tak ada masalah kalau dia mati? Maksudnya bukan tak ada masalah lah, itu masalah dia lah dia mati. Maksudnya apabila bangsa Cina mati, harta peninggalannya tak ada masalah sebab mereka semua buat wasiat. Diorang semua buat wasiat. Maksudnya apabila dia buat wasiat, esok dia mati, hartanya dia akan dibagikan ikut wasiat. Mudah. Orang kita tak nak buat wasiat. Fobia kata, aku nak buat wasiat ni macam tanda-tanda nak mati. Yang tak buat wasiat yang banyak mati dulu sebenarnya. Okay. Boleh bergantung kepada apa bentuk harta. Tak. Ada harta yang boleh dihibahkan, ada harta yang tidak boleh dihibahkan. Tidak semua harta boleh dihibahkan. Kita ada harta dalam bentuk wang ringgit dekat bank, BSN. Boleh tak kita hibahkan? Tak boleh. Duit tu dalam bank lagi. Kalau kita nak hibah, kena tukar hak milik. Hanya ASB dan tabung haji saja. Yang tu dia dah buat sendirilah, dia buat inisiatif. Untuk duit dalam bank tak boleh hibah. Hanya 2 saja tabung haji dan ASB. Itu kena buat dekat tempat mereka lah. Lain bank tak ada. Itu beza sikit. Sebab konsepnya tuan-tuan, konsepnya kalau hibah ni maksudnya, konsep hibah apa tuan-tuan? Pemberian yang berkuat kuasa serta-merta. Itu konsep hibah. Cuma tabung haji dengan SB dia buat pemberian dalam bentuk hibah bersyarat. Tapi sebenarnya ada implikasi juga kat situ. Baik, contoh. Tuan-tuan buat hibah kepada waris tuan-tuan tabung haji kepada A. Tiba-tiba A ni mati dulu. Kita mati kemudian. Apabila benda tu, jadi tak apalah dia mati dulu, kita tak boleh nak batallah benda tu. Okey. Apabila kita mati kemudian, barulah benda tu akan jadi nanti, apabila kita mati tuan-tuan, hibah tu akan pergi kepada nama si mati ya. Dan harta tu akan jadi harta pusaka dia. Bergantung kepada syarat. Bergantung pada dokumen lah. Tu kata dia bergantung kepada syarat tadi tu. Sebab itu kalau konsep hibah dalam Islam, hibah yang boleh dibatalkan apabila pemberian seorang anak kepada pemberian daripada seorang ayah kepada anak dan juga pemberian daripada seorang datuk kepada cucu. Yang tu boleh dibatalkan. Selain daripada 2 ni tak boleh batal. Tapi yang tadi tu hibah bersyarat. Kalau hibah bersyarat tu memang ada dinyatakan syarat-syarat tadi, bolehlah. Kalau tak dinyatakan syarat tersebut, maksudnya hibah sehala. Dia sekarang ni dia banyak dia punya konsep lah. Hibah bersyarat, hibah sehala, 2 hala lah, macam-macam lah. Yang tu bergantung kepada dokumen yang ditandatangani. Yang tu kena penting. Apapun tuan-tuan, sebagai kesimpulan lah, sebagai penutup untuk malam ni. Jadi, kita dah belajar tentang waris. Kita dah belajar tentang syarat-syarat untuk mendapatkan harta si mati. Dan kita dah belajar sedikit tentang pengiraan. Jadi tuan-tuan, pengiraan ni tak payah pening-pening sangat lah. Kita tak pandai pun tak apa. Yang saya tunjuk ni pun basic-basic je, cukup lah tuan-tuan. Yang penting, kita faham. Pertama, apabila berlaku kematian, uruskan.
uruskan pewarisannya. Nah, itu kena penting lah. Yang kedua tuan-tuan, sebelum kita mati ni, cubalah, buatlah apa-apa satu dokumen, wasiat ke hibah. Terutamanya wasiat lah tuan-tuan. Sebab wasiat ni nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya apabila kita meninggal dunia, kita menyerahkan pada pihak yang kita lantik, yang dipanggil sebagai wasi pentadbir. Dialah yang akan urusan A to Z. Daripada harta yang kita tinggalkan, dia akan urusan satu-satu. Jadi waris-waris kita ni tak payah duk pening kepala. Dia akan uruskan. Sampailah pergi berpindah, harta-harta si mati itu berpindah kepada waris. Itu sebenarnya peranan wasiat. Memudahkan urusan. Sebab hari ini tuan-tuan, apabila tak ada apa-apa dokumen, waris pun buat bodoh je, tuan-tuan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terbeku, tertunda, tak urus. Alhamdulillah, saya pernah cerita pada tuan-tuan, waris yang paling muda 76, yang tua 98. Minggu lepas selesai. Dah dapat grant baru dah. 30 tahun dah mati tuan-tuan, baru selesai. Itu pun adalah cara kita selesaikan. Jadi ini yang kita tak nak. Sebab masalahnya waris berlapis. Jadi biar ada orang yang menguruskan. InsyaAllah. Kita tak payah fikir macam mana nanti nak bayar wasi, nak bayar Baitul Mal. Harta kita kan ada yang kita tinggalkan. Sebelum dibagi-bagi kepada waris, ada sebahagian kecilnya dibayar kepada Baitul Mal. Sebab dia yang akan menguruskan. Bukan ambil harta daripada waris, bukan. Ambil harta daripada harta peninggalan. Sebab itu termasuk dalam kategori apa? Itu adalah termasuk dalam kategori hutang. Sebab diselesaikan hutang-hutangnya dahulu. Termasuk itulah. Fee tadi diambil Baitul Mal sikit. Dalam portion yang paling sikit, paling minima tuan-tuan, Baitul Mal. Dia tak adalah kalau yang swasta. Swasta ni saya tak nak ceritalah. Dia memang mahal, tinggilah peratusnya. Jadi kalau Baitul Mal, insyaAllah, dia punya ni agak murah lah tuan-tuan. Baik, insyaAllah. Ada soalan? Ada kan? Fahamlah tuan-tuan. Okey, baik, itu saja insyaAllah. Kita tutup majlis kita pada malam ni dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.